Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah lah yang menghidupkan kita pada pagi yang mulia ini, dapat hadir berjemaah, dapat sama-sama kita berkumpul dalam rumah ini dan seterusnya mengikuti pengajian ilmu yang telah disusun oleh pihak surau. Kalau ikutkan pagi ini bersama dengan Ustaz Halim kata saya, ya. Tapi disebabkan dia tak dapat hadir di umrah, jadi hari ini saya gantikan tempatnya. Saya punya jadual patutnya minggu lepas, tapi minggu lepas saya baru balik umrah, jadi kira gantilah hari ini. Kita menyambung pengajian kita dalam kitab Ziarah ke Alam Barzakh, masih lagi membincangkan tajuk persemayaman para arwah ataupun tempat tinggal para arwah. Orang yang telah meninggal dunia, ke mana dia pergi? Manakah dia? Qala Allah Ta'ala ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatun na'im. Sadaqallahul azim. Sementara jika dia orang meninggal termasuk dalam golongan orang-orang yang didekatkan, iaitu golongan muqarrabin, didekatkan kepada Allah, maka dia memperolehi ketenteraman, rezeki dan syurga yang penuh kenikmatan. Surah Al-Waqiah ayat 88 dan 89. Apabila roh keluar daripada jasad, maka para arwah itu akan dibahagi kepada 3 bahagian. Pertama, golongan yang disebut muqarrabun, iaitu golongan yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berada di dalam syurga penuh kenikmatan. Ini golongan orang-orang soleh, ya. Itulah dalam kalangan para nabi, para siddiqin, para sahabat, para syuhada. Ini di antara mereka-mereka muqarrabun, ya, yang didekatkan kepada Allah. Mereka berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Yang kedua, ashab al-yamin, iaitulah termasuk dalam golongan kanan, di tempat ditetapkan baginya keselamatan, iaitulah orang-orang yang soleh, yang mana dia buat amal soleh, tapi dalam masa sama ada jugalah kesalahannya, kita pun tak boleh nak elak, ya. Dia termasuk dalam golongan kanan, iaitulah bila seorang tu meninggal dunia, maka kitab amalannya itu akan diserahkan dengan tangan kanan. Mereka ni golongan yang dimasukkan dalam illiyin, tempat orang-orang yang beramal bakti, beramal soleh, golongan illiyin, ya. Manakala yang ketiga, mukazzibah dallah, golongan yang mendustakan lagi sesat. Golongan ini mendapat hidangan air mendidih dan dibakar di dalam neraka Jahannam. Wa na'udzubillah min dzalik. Itu 3 golongannya. Allah SWT berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurga. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, ketika menghadapi sakaratul maut, dalam keadaan sakit tu, tiba-tiba dia akan rasa tenang.
sakit lah. Sampai ke puncak, tiba-tiba dia akan tenang. Kerana apa? Rohnya akan dipanggil dengan berbisik, dengan keadaan yang lembut, dalam keadaan yang menenangkan dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, dengan hati yang puas lagi diredainya. Allahu Akbar. Bila sebut macam tu, jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Makna Allah puas hati dengan amal kita, puas hati dengan ibadah kita, dengan cara hidup kita, lagi diredainya. Allahu Akbar. Waktu itu apa lagi yang kita nak katakan? Sakit yang ditanggung itu semuanya lenyap. Semuanya lenyap. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa keselamatan kita telah terjamin. Kita kembali pada Allah dalam keadaan diredainya. Allah, inilah yang kita sangat-sangat impikan. Inilah yang disebut sebagai kejayaan sebenar seseorang itu, apabila dia mati dalam keadaan diredai Allah Ta'ala, dapat menyebut kalimah la ilaha illallah, masuk ke dalam syurga Allah. Ini kejayaan kita yang sebenar-benarnya. Sekelompok sahabat dan juga para tabi'in mengatakan bahawa hal itu dikatakan melalui lidah malaikat ketika seseorang itu ingin meninggalkan dunia. Para sahabat kata malaikat akan membisikkan hal itu kepada orang yang tengah nazak tadi. Hal itu diperkuatkan lagi dengan firman Allah Ta'ala mengenai orang mukmin yang disebut dalam surah Yasin ayat 26, qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan padanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Maka dia berkata, alangkah bagusnya seandainya kaumku mengetahui, keluargaku mengetahui. Ini ungkapan orang mati dalam keadaan beriman. Bila dia dalam keadaan nazak, dia tengok keluarga dia kiri kanan menangis, dia tengok suasana hibur, sedih, kemudian disisik kepada dia, masuklah kamu ke dalam syurga. Ketika itu dia kata, alangkah bagusnya kalau keluarga aku tahu. Ini juga disebut dalam sebuah hadis, ketika seseorang itu masuk dalam kubur, dalam kalangan orang yang beriman ni, maka malaikat akan tanya kepada dia satu soalan je. Kita tahu 6 soalan. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa agama kamu, dan lain-lain. Dia tanya satu soalan je, kamu kenal tak siapakah Muhammad itu? Dia terus saja. Maka orang yang beriman itu akan jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Maka ketika itulah malaikat kata, cukuplah tu. Kami tahu dah kamu akan jawab macam tu. Kami tahu dah kamu akan jawab macam tu. Maka tak ada apa benda lagi nak soal dah. Masuklah kamu, berehatlah kamu, berehatlah kamu, tidurlah kamu. Maka orang yang yang beriman ni akan cakap, wahai malaikat, aku nak balik kejap. Nak balik untuk apa? Aku nak balik nak berjumpa dengan keluarga aku, nak cerita tentang apa yang aku dapat sekarang ni, kenikmatan. Sebab malaikat kata kepada bumi, wahai bumi, meluaslah kamu. Maka bumi pun meluas sekitar 70 hasta lipatan, 70 hasta lipatan. Makna kata dengan keadaan yang tenang, dalam keadaan yang dia seolah-olah tidur di taman-taman, di dalam mahligai. Waktu tu dia rasa seronok sangat. Alangkah bagusnya kalau keluarga aku tahu tentang ni, tentu mereka dia tak payah menangis dah. Aku nak balik beritahu dia orang supaya jangan menangis, aku dalam tempat yang paling baik. Maka malaikat kata apa? Tidurlah kamu, tak payah baliklah, tidurlah. Tidurlah kamu sebagaimana pengantin baru tidur, yang tak akan dikejutkan oleh siapa melainkan kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, orang yang mati ni dia nak balik juga kalau dia orang beriman, kerana nak berjumpa dengan keluarga yang tinggalkan. Kita menangis, sedih, tapi itulah janji Allah Ta'ala. Alangkah baiknya, qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah bagusnya kaum keluarga aku ni tahu tentang apa yang aku dapat sekarang ni. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan bahawa hadis-hadis di atas hanya dikhususkan bagi arwah para syuhada, sebagaimana yang secara jelas disebutkan dalam hadis lain. Ada yang katakan bahawa ini khusus kepada orang-orang yang mati syahid.
Yang mana mati syahid ini tentulah tempatnya terus ke syurga tanpa hisab. Ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda mengenai arwah orang-orang mukmin yang bukan mati syahid. Yang bukan mati syahid, orang mukmin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, pasti akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada waktu pagi dan pada waktu malam hari. Orang yang meninggal dunia, dia akan tunjukkan sama ada dia masuk syurga ataupun neraka. Inilah tempat tinggal kamu. Sebab itulah orang yang nazak ni, dia boleh melihat segala-galanya. Maknanya yang gaib semua diperlihatkan. Ya. Sebab itulah kita boleh nampak tanda-tanda husnul khatimah ataupun su'ul khatimah kepada orang yang baru meninggal dunia. Kerana bila dia nampak syurga, tentulah wajahnya berseri, kesakitannya hilang, dan dia akan nampak seolah-olah macam sedang tidur dalam keadaan berehat, dalam keadaan selesa. Rasulullah SAW juga bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka itu berada di langit ketujuh sambil mereka melihat ke tempat tinggal mereka di syurga. Roh mereka ni akan bawa naik sampai ke langit ketujuh, maka diberikan kitab catatan mereka, dan ketika itu dilihatkan illiyin, ini tempat kamu nanti. Itulah syurga yang penuh dengan kenikmatan, syurga an-na'im, ini tempat kamu nanti. Waktu tu dia seronok dah, happy dah, tenang dah. Kembalilah kamu ke dunia, kembalilah kamu ke alam barzah. Alam barzah, kerana ini tempat yang dijanjikan oleh Allah. Belum masuk syurga lagi, kamu akan masuk sini nanti. Oh, tak sabar ni bila nak kiamat, bila nak kiamat. Kenapa? Tak sabar nak masuk tempat yang Allah dah tunjukkan. Macam kita, kalau misalnya kata kita dah beli rumah baru, rumah tu tengah buat, kita tengok tempat dia cantiknya kan, tak sabarnya bila nak duduk situ, bila nak duduk situ, menanti-nanti hari, tak sabar-sabar. Itulah yang berlaku pada ahlul syurga, ya. Menurut Ibnu Hazm, tempat bersemayamnya arwah itu adalah tempat seperti sebelum jasadnya diciptakan, iaitu di samping kanan dan kiri Adam. Ibnu Hazm mengatakan inilah yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Surah Al-A'raf ayat 172. Ibnu Hazm pula berpendapat bahawa sementara nak menunggu hari kiamat, mana tempat dia tu? Kita tak nampak pun. Katanya mereka ini akan dihidupkan melalui tulang sulbi. Tulang sulbi ni, mana letak tempat tulang sulbi ni? Dia dekat ujung punggung kita tu, dekat tulang tauhid tu kan, ujung tu dia tulang sulbi. Tulang ini dikatakan tidak akan hancur. Mana kalau tulang lain mungkin akan mereput, tapi tulang tu tidak akan hancur, melainkan dalam keadaan ikhtiar lah, ditumbuk ke, di-blend ke, ya. Waktu saya ikut kursus di Filipina, itu kursus pengawitan mayat, saya ditunjukkan kaedah membakar mayat, ya. Di krematorium tu, tempat pembakaran mayat, mayat tu dibakar dengan suhu 1200 darjah Celsius dalam masa 2 jam, ya. Kemudian dah habis, keluarkan tulang dia tu, nampaklah dah tinggal abu dah. Tapi ada beberapa tulang yang belum hancur, termasuklah tulang sulbi tadi. Dia tunjuk, dia kata ini tulang ni bakar pun tak akan hancur. Lepas tu dia buat apa? Dikumpulkan tulang-tulang yang tak hancur tu, yang tinggal kecil-kecil tu, masuk dalam blender, kisar dalam 10 saat, jadilah debu, dia hancur. Macam tu maknanya ketahanan tulang sulbi tu. Manusia akan dibangkitkan daripada tulang sulbinya nanti, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu wahai Adam, lalu kami membentuk tubuhmu. Surah Al-A'raf ayat 11. Lebih lanjut, Ibnu Hazm mengatakan bahawa benar Allah Ta'ala menciptakan arwah manusia ini dalam satu waktu secara bersamaan. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW memberitahu bahawa arwah itu pasukan yang sudah dipersiapkan. Kata Ibn Hazm, kita ni telah dihidupkan serentak satu masa yang sama, itulah pada alam ruh kita. Sebelum kita dilahirkan,
seorang-seorang daripada zaman Nabi Adam sampai lahir kiamat, kita dah dikumpulkan dah sebagai satu alam roh, ditempatkan semua serentak. Kita adalah satu kaum ataupun satu pasukan yang telah dipersiapkan untuk mendiami dunia ni. Cuma diutuskan kita secara berperingkat-peringkat. Ada riwayat mengatakan ketika itu malaikat pun hairan. Ya Rabb, dia bukan nak pertikaikan Allah, tapi nak menunjukkan bahawa kekuasaan Allah. Ya Rabb, adakah kamu nak menciptakan manusia yang banyak ni ke dalam dunia yang sempit ni? Mana muat? Muat tak muat kan? Maknanya daripada Nabi Adam sampai kiamat dikumpulkan kat dunia ni penuh. Kata Allah Ta'ala, aku akan menciptakan al-maut, kematian. Maknanya manusia itu akan datang berperingkat-peringkat dan mereka akan kembali kepada Allah. Mana datang kita bertukar je ke tempat. Kita datang dunia ni, kemudian kita punya zaman ni akan diganti dengan orang lain pula. Orang kemudian, sebagaimana kita menggantikan orang zaman terdahulu, berganti kita. Ya, kalau semua dihimpunkan serentak penuh, tak cukup dunia ni, sempit. Ya, dunia ni kecil saja, tak bersama mana pun sebagaimana yang kita sangkakan. Para arwah ini saling kenal mengenal, akan semakin erat dan yang berseberangan semakin menjauh. Para arwah ni sebenarnya mengenal. Kita sebenarnya kat sana dalam roh tu kita dah kenal dah. Sebab itulah tuan-tuan, ada ulama kata, kita tengok muka orang yang baru kita kenal, kita nampak macam okey lah. Maknanya tak ada kita sepelik dalam muka dia ni, kenapa, tak ada. Kita tengok dia macam tegur, macam ni lah. Tapi kalau kita nampak satu orang makhluk Allah ataupun manusia yang pelik, kita heran, kenapa muka dia macam ni, macam bukan maksud sakit ke cacat ke, tidak. Tapi muka dia ni macam seolah-olah macam ini first time kita nampak muka macam ni. Mungkin dalam kalangan bangsa jin, kata ulama, yang diperlihatkan kepada kita, sebab kita tak pernah jumpa dia. Dan kalau kita ni macam kita berkumpul kat surau ni, dulu di dalam alam roh kita dah pernah berjumpa dah, pernah berselisih, pernah bertemu. Waktu kita nampak macam biasa je, tak ada apa-apa sepelik ke apa-apa. Ya, padahal muka kita berbeza-beza. Ya, arwah ni saling kenal mengenal dan akan semakin erat, dan yang berseberangan semakin menjauh. Setelah itu Allah mengambil kesaksian bahawa Allah adalah Tuhan mereka, bahawa mereka dijadikan sebagai makhluk yang berbentuk dan berakal sebelum para malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam AS, dan sebelum para arwah itu dimasukkan ke dalam jasadnya masing-masing. Sebelum kita diturunkan ke dunia ni ataupun dilahirkan ke dunia ni, kita dah bersaksi dah depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, kamu siapa? Aku siapa? Ketika itu kita katalah, kita adalah hamba-Mu, Engkau adalah Tuhan-Mu. Kita berjanji pada Allah, kamu akan diturunkan kat dunia ni, apa kamu nak buat? Aku akan berbakti kepadamu, hanya mengerjakan amal soleh. Allah dah katakan, kamu adalah makhluk yang berbentuk, kita ada badan, jasad, dan kamu adalah makhluk yang berakal, kita ada akal. Sebelum ditiupkan roh kita ke dalam rahim ibu kita, ya. Pada saat itu para jasad masih berupa air dan tanah. Air dan tanah saja, tak ada bentuk lagi. Lalu Allah menempatkannya di satu tempat yang dikehendakinya. Itulah barzah, tempat arwah-arwah itu akan kembali setelah kematian. Alam barzah juga disebut sebagai alam roh. Kita akan kembali ke tempat asal kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kamu datang, kepada Allah kamu kembali. Itulah diri kita. Allah Ta'ala masih terus membangkitkannya golongan demi golongan untuk selanjutnya meniupnya ke dalam jasad-jasad yang dilahirkan daripada sekitis air mani. Kemudian kita akan digantikan orang lain, keturunan kita bersilih ganti sehinggalah hari kiamat. Ibn Hazm melanjutkan bahawa benar juga pendapat yang mengatakan bahawa arwah itu berbentuk jelas berupa fizikalnya. Ada juga pendapat kata bahawa kita ni memang bentuk macam ni dah, rupa kita, jasad kita macam ni dah dekat alam roh. Lalu Allah mengujinya di dunia sesuai dengan kehendaknya. Kemudian kita lahir kat dunia, kita pun diuji, sama ada kita bersyukur dan bersabar ataupun kita kufur, dan juga kita kembali kepada kekafiran. Kita kufur, yakni kita tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mewafatkan kita hingga kembali ke alam barzah yang pernah dilihat oleh Rasulullah SAW pada waktu malam ketika beliau diangkat ke langit ketika Mi'raj.
kita akan kembali ke barzah. Itu tempat yang Rasulullah lihat kita, kan? Kita dah ada di alam barzah dah sebelum ini, kita akan kembali ke sana balik. Arwah orang-orang yang mendapat ketenteraman berada di sebelah kanan Adam, sedangkan orang-orang yang sengsara berada di sebelah kirinya. Tempat disempa dan yang memutuskan antara unsur-unsur air, udara, tanah dan api di bawah langit. Hal itu tidak menunjukkan bahawa mereka berada pada kedudukan yang sama, tetapi arwah yang terderam itu berada di sebelah kanan Adam AS di tempat yang tinggi dan luas, sedangkan orang-orang yang sengsara berada di sebelah kirinya di tempat yang paling bawah. Kita akan ditempatkan balik di tempat sebelah kanan Nabi Adam AS, iaitulah Illiyin. Di sebelah kiri ialah di bawah, iaitulah Sijjin, tempat orang-orang yang kafir, tempat orang yang berdosa, iaitulah neraka. Arwah para nabi dan para syuhada berada di syurga. Itu tempatnya. Para nabi, para syuhada dah syurga dah. Kita golongan yang beramal soleh di sebelah kanan. Orang-orang yang dah kepada Allah di sebelah kiri. Ini sebelum hari kiamat. Kemudian Ibn Hazm mengatakan bahawa Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi juga menyebutkan hal yang sama yang bersumberkan daripada Ibn Ishaq rahimahullah, hal yang juga disepakati oleh para ulama secara jumhurnya. Ibn Hazm juga mengatakan bahawa yang demikian itu merupakan pandangan para imam Islam. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri, alangkah sesaranya golongan kiri itu. Golongan kanan, mulianya golongan kanan. Kita minta kepada Allah, ya Allah, masukkan kami dalam golongan kanan. Golongan kiri, alangkah sesaranya golongan kiri itu. Wasabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk syurga. Orang yang beriman dahulu, dia masuk syurga. Jadi kita ni yang mampu masuk syurga ni, ya Allah. Orang yang dahulu beriman, mereka masuk syurga. Iaitu dalam kalangan para sahabat Nabi, Ahlul Bait. Mereka akan masuk syurga dahulu. Orang yang dahulu beriman, mereka masuk ke syurga. Ulaikal muqarrabun. Dan mereka itulah orang-orang yang muqarrabun, didekatkan kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah disebut para nabi, para syuhada, sahabat-sahabat Nabi, mereka ini terus masuk ke syurga dahulu. Mereka ini golongan muqarrabun, golongan yang didekatkan kepada Allah Ta'ala. Fi jannatin na'im. Mereka berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Syurga yang penuh kenikmatan, yakni sebelum kita duduk dalam syurga, mereka dah ada dah kat sana. Namun adakah kita tak berkurang demikian? Boleh, jika kita masuk dalam golongan muqarrabun, iaitu golongan yang taqarrub, dekat kepada Allah Ta'ala. Surah Al-Waqiah ayat 8 hingga 12, ya. Fa amma in kana minal muqarrabin, sementara jika orang yang meninggal termasuk orang yang didekatkan kepada Allah Ta'ala, farauhu wa raihanu wa jannatun na'im, maka dia akan memperoleh ketenteraman, rezeki dan syurga yang penuh kenikmatan. Ini disebutkan bahawa tadi sebut tentang para nabi, golongan-golongan terdahulu yang beriman, mereka terus masuk syurga. Dan juga ayat seterusnya surah Al-Waqiah ayat 88 hingga 89 menyebut jika orang yang meninggal dunia ini termasuk dalam golongan yang muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, orang yang soleh, maka dia akan juga dapat kenikmatan, ketenteraman, rezeki dan syurga penuh kenikmatan. Tuan-tuan, kalau boleh kita mintalah menjadi golongan-golongan yang disebut muqarrabin, dekat diri pada Allah. Macam mana nak jadi golongan muqarrabin? Iaitu golongan yang sentiasa mendahulukan Allah dalam segala hal, dalam segala ibadahnya, dalam segala perbuatannya, urusan sehariannya, diutamakan Allah. Boleh tak kita tu? Boleh. Atas kesungguhan kita lah. Dengar azan, macam mana reaksi kita? Sebelum azan kita dah bersedia dah. Ini golongan-golongan yang terpilih, ya. Sibuk macam mana pun urusan kat dunia, tapi dia dah standby dah. Sebelum azan dia dah standby dah. Kemudian dia mengutamakan hak-hak Allah. Dia cermat dalam urusan-urusan niaganya, urusan muamalatnya dengan manusia. Dia tidak mengambil kesempatan, tidak mengambil hak orang lain. Kenapa? Dia tahu setiap benda ini akan dibangkitkan daripada Allah Ta'ala. Mereka ni golongan-golongan yang berhati-hati,
ya, golongan yang sangat sensitif, dia tidak mau melukai hati orang lain. Golongan begini kebiasaannya dia suka menyendiri. Menyendiri itu ialah bukanlah tak jumpa orang, tak berdakwah, tak pergi bersama dengan keluarga dia, tidak. Dia suka menyendiri itu ialah ada masanya dia suka sendiri untuk berkhalwat kepada Allah. Iaitulah untuk duduk berdoa dengan Allah. Mereka bangun di malam hari, di waktu orang tidur, dalam keadaan sunyi, mereka dekat kepada Allah Ta'ala. Ini golongan muqarrabin. Ya Allah, kan kita juga berpeluang menjadi golongan ini. Ya, cuma ikhtiar kita, usaha kita. Macam mana jadi golongan ini? Pertamanya ialah perlu paksa diri. Paksa diri lah. Macam mana kita nak buat amal ibadah kita mula-mula dulu? Kita mula-mula nak solat, kita ikhlas ke kita paksa? Paksa. Kan mak ayah kita kejut kita bangun sembahyang, kita paksa diri kita. Nak tak nak sembahyang, ya Allah, apalah berapa kali nak sembahyang sehari ni kan. Kita fikir macam tu, seksa kan. Puasa, kena paksa tak? Kena paksa. Namun setelah berapa lama kita menjalaninya, akhirnya perkara itu dah sebati dengan jiwa kita. Kalau tak solat rasa tak tenang. Tak sembahyang asal lagi ni, risau ni kan. Ni tak ada orang yang mula selesa dengan ibadahnya. Tak sedap lah kalau hari ni apa, tak puasa sunat. Ni golongan-golongan yang mula dekat dengan ibadah-ibadah tambahan, sunat dan sebagainya. Jadi kita buat paksa diri kita. Kalau siapa yang tak biasa bangun malam, mulakan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Ikut kemampuan kita, jangan paksa. Permulaan jangan paksa. Walaupun kita rasa semangat, besok aku nak bangun subuh, aku nak bangun boleh pagi, aku nak tahajud 12 rakaat kata dia. Hari tu je lah, esok lusa tak buat dah kan. Bukan kata tak boleh, tapi kita punya nafsu kita ni kadang-kadang nak didik ni bukannya senang. Jadi mulakan dengan 2 rakaat. Sebagaimana waktu duha, kejap lagi nak salat sunat duha kan. Mula dengan 2 rakaat kalau siapa yang tak biasa. Memang Nabi buat sampai 12 rakaat. Kita buat 2 rakaat dulu. 2 rakaat kenapa? Saya nak hari ni nak buat 10 rakaat lah, semangat ni. Jangan, sebab dia takkan jadi ibadah yang istiqamah. Buat sikit-sikit sampai kita tak sabar nak tunggu besok. Kenapa? Nak salat sunat duha lagi. Sampailah kita sebati, naikkan 4, naikkan 6, naikkan 8 sampai 12. Ini antara amalan-amalan yang boleh menjadikan kita golongan yang disebut sebagai golongan kanan, golongan muqarrabin, ya. Arwah-arwah itu masih tetap berada di sana sehingga lengkap jumlahnya dengan ditiupkan ke dalam jasad-jasad yang telah ditetapkan, lalu dikembalikan ke barzakh. Setelah itu barulah hari kiamat tiba. Kita ni semuanya ikut turn je, ya. Nenek kita, mak kita, ayah kita telah meninggal dunia, mereka dah kembali ke tempat asal kita dulu. Kita pun akan kembali, dan kita pun menunggu kat situ juga nanti. Sampai cucu-cucu kita, keturunan kita lepas ni pun masuk kat dalam alam barzakh, kita dikumpulkan kembali. Barulah datangnya hari kiamat. Kita dikumpulkan. Sebenarnya dah semakin sedikit dah ni tim-tim yang masih dalam alam roh tu, yang belum keluar lagi. Mana kata cucu-cucu kita tu, anak-anak kita tu, mereka tentu giliran je. Habis je mereka, maka kembalilah kita ke dalam masuklah hari kiamat, ya. Setelah itu barulah kiamat tiba. Pada saat itu Allah kembalikan arwah itu ke jasad masing-masing, dan itulah kehidupan kita yang kedua. Kali pertama di dunia, kemudian balik semula kita ke alam barzakh, alam roh. Kali kedua hari kiamat. Itulah hari ataupun kehidupan yang kekal abadi. Tidak ada kematian sesudahnya. Tidak ada sebarang kesulitan, musibah bagi orang-orang yang Allah pilih. Demikianlah pendapat yang telah dikemukakan oleh Ibn Hazm. Sebab itulah disebutkan dunia ini ujian saja. Ujian untuk kita punya kehidupan kemudian. 2 kali kita hidup. Kali pertama kat dunia ni, kemudian kita balik semula ke alam kita, alam roh. Kali kedua kita hidup balik di hari kiamat. Waktu itulah kita akan tengok apakah keputusan daripada ujian-ujian hidup kita. Lulus ataupun tidak. Waktu itu berdebar-debar. Sebagaimana dulu kita ambil SPM, nak tunggu result SPM ni berdebar ni, macam mana ni? Selama ni 2 tahun aku study, ya. Hari ni dapat keputusan, tak sabar tengok. Begitulah orang-orang di pada masyarakat, tak sabar. Sampai aku beribadah, macam manalah result aku, Allah terima ke tidak, dapat A ke tidak. Macam itulah kita punya perasaan waktu dulu kan. Demikianlah di akhirat nanti. Ada yang mengatakan bahawa arwah-arwah itu berada di halaman kuburnya.
Ada kata bahawa arwah tu duduk kat sekitar kuburnya ataupun dalam kuburnya. Mengenai hal ini, Ibnu Abdul Bir mengatakan inilah ungkapan yang paling tepat. Menurutnya, hadis-hadis yang menerangkan mengenai soal jawab di dalam kubur, penampakan tempat di syurga dan neraka kepada manusia, azab dan nikmat kubur serta ziarah kubur dan ucapan salam kepada ahli kubur merupakan bukti yang menunjukkan hal itu. Ada katakan sementara nak turun kiamat tu, manusia sebenarnya duduk dalam kuburnya. Ya, sebab apa? Disebut tentang siksa kubur, nikmat kubur, disebut tentang orang yang ziarah kubur memberi salam, maka ahli kubur mendengarnya, maka mereka ini duduk di dalam kubur. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, jika pendapat terakhir itu dimaksudkan bahawa arwah itu harus berada di dalam kubur dan tak boleh lepas daripadanya, pendapat itu jelas salah dan tidak diterima Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Penampakan tempat tinggal di syurga atau neraka juga tidak menunjukkan bahawa arwah itu berada dalam kubur, tidak juga di pelantarannya. Akan tetapi arwah itu mempunyai hubungan dengannya yang memungkinkan tempat tinggal di syurga atau neraka terlihat. Arwah mempunyai keadaan lain. Dia berada di tempat tertinggi dan dapat berhubung langsung dengan badan, sehingga apabila seorang muslim yang hidup memberi salam kepada arwah, arwah itu akan menjawabnya. Sedangkan tempatnya pada waktu itu berada di tempatnya sendiri. Kata Ibnu Qayyim pula, sebenarnya alam barzakh itu bukan dekat kubur yang kita tengok sekarang ni. Mereka di tempat yang lain. Ya, cuma macam mana mereka boleh jawab salam? Kata Nabi, siapa yang lalu kubur maka jawablah salam. Orang dalam barzakh, mereka ni dalam kubur mereka tersiksa ataupun nikmat. Macam mana keadaan begitu? Sebenarnya bukan di kubur. Ya, kalau kita gali kubur tu balik, tak ada apa dah, tulangnya. Jadi di mana mereka ni? Mereka ni di alam yang lain, di alam yang asing. Cuma mereka ada connection dengan kubur. Macam kita lah, kita rasa macam mana connection tu? Mustahil lah. Tak mustahil, itu teknologi Allah. Ya, kita duduk dekat KL, kita duduk kat Selangor, kita nak telefon sahabat kita macam mana yang duduk dekat Mekah contohnya, boleh telefon, boleh WhatsApp, video call, semua. Itu teknologi manusia. Kita dekat sini jasad kita, tapi kita boleh berhubung dengan sahabat kita kat Mekah contohnya. Teknologi Allah lagi dahsyat. Arwah dekat alam lain, tapi kita boleh connection ataupun boleh telefon, kontak dia melalui salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Maka salam itu, ucapan itu sampai kepada mereka. Mereka mendengar dengan jelas. Bahkan telinga mereka ini sangat jelas daripada orang yang hidup. Ya, ini golongan-golongan yang berada di dalam kubur. Ya. Sedangkan tempatnya pada waktu itu berada tempatnya sendiri. Jibril AS pernah dilihat oleh Rasulullah SAW mempunyai 600 sayap. Nabi pernah nampak malaikat Jibril di 600 sayap. 600 sayap, Jibril besarnya. 2 sayap itu di antara menutupi ufuk timur, ufuk barat. 2 sayap. Ya, 600 sayap, 2 sayap tu je dah menutup timur dan barat. Itu wajah Jibril yang sebenar. Jibril pernah mendekati Rasulullah SAW hingga menyentuhkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah SAW. Jibril juga pernah menyerupai seorang manusia. Lutut bertemu dengan lutut Nabi. Maknanya punyalah besar sayap dia, tiba-tiba jadi manusia kecil pula. Macam mana keadaan begitu? Dan kedua tangannya dengan kedua paha beliau. Hati orang-orang yang ikhlas, mukhlisin akan terbuka luas untuk percaya bahawa bagi Jibril adalah mungkin untuk melakukan hal itu meskipun tempat persemayamannya, tempat tinggalnya berada di langit. Kalau kita orang yang betul-betul yakin iman pada Allah Ta'ala, kita pun kata bahawa hal itu tak mustahil. Walaupun malaikat sebesar tempatnya di langit, tapi tak mustahil dia boleh menyerupai manusia. Kita yakin. Mengenai penampakan diri Jibril ini, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, kemudian aku mengangkat kepalaku. Nabi angkat kepalanya, tiba-tiba terlihat olehku Jibril yang berdiri tegak di atas kedua kakinya di antara langit dan bumi. Besarnya Jibril berdiri tegak antara langit dan bumi. Dan seraya mengatakan, Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Aku tidak menoleh pandanganku ke arah lain sehingga aku tetap melihatnya dalam keadaan seperti itu. Maknanya Nabi tergamam, terkejut kan. Tak mengalihkan pandangan sehingga aku duduk dalam keadaan macam itu, kata Nabi. Itulah dia maksudkan turunnya Allah Ta'ala ke langit dan langkahnya mendekati langit pada malam Arafah
kerana dia maha suci dari pergerakan dan perpindahan. Kalau kita dengar hadis-hadis sebut Allah turun pada langit ketujuh, Allah turun pada langit sekian-sekian, pada malam Arafah Allah terima doa kita. Bagaimana Allah Ta'ala itu berhajat kepada pergerakan, sedangkan dia tak sama sifat dengan makhluk, ya? Ini kerana turunnya Allah Ta'ala ke langit dan langkahnya mendekati langit pada malam Arafah. Maknanya kata bahawa besarnya Allah Ta'ala ini dia melalui sifatnya, ya? Maha suci Allah daripada pergerakan dan perpindahan. Allah tu tak pernah berpindah mana, dia ada di mana-mana. Macam mana kita nak percaya benda tu? Macam tadi nak kaitkan dengan ahli kubur tadi, kan? Kubur tadi alam barzah lain, kubur kat sini. Macam mana mereka boleh ada connection teknologi Allah? Malaikat Jibril besar, macam mana dia boleh duduk dengan Nabi antara lutut dengan lutut? Ini teknologi Allah. Mana kata kuasa Allah. Allah turun ke langit, macam mana gambaran Allah turun ke langit tu? Adakah Allah turun macam kita? Tidak, ya? Bersalahan sifat Allah Ta'ala dengan manusia, tak ada, ya? Allah Ta'ala dengan sifatnya, ya, maknanya dia tetap dengan tempatnya. Akan tetapi yang salah adalah pengkiasan, analogi antara yang gaib dengan sesuatu yang kasar di mata. Demikian juga keyakinan bahawa roh itu sejenis dengan jasad. Jika berada di satu tempat, tak mungkin ada di tempat lain, adalah satu kesalahan mutlak. Sebab Rasulullah SAW sendiri pada malam Isra' pernah menyaksikan Musa AS mengerjakan solat di dalam kuburnya, padahal kemudian baginda melihatnya di lapisan langit yang ke-6. Macam mana? Kalaulah kita rasa macam roh tu macam jasad kita sekarang ni, maka tu salah konsep tu. Sebab Nabi Musa AS ketika malam Isra' wal Mi'raj, Nabi nampak Nabi Musa solat kat kubur dia. Kemudian ketika Nabi dimi'rajkan ke langit, jumpa lagi Nabi Musa kat tingkat 6, langit ke-6. Macam mana ni kan? Kerana mereka ini tidak tetap pada tempatnya. Dengan demikian, di langit roh itu seperti badan dan berhubungan dengan badan. Dia mengerjakan solat di kubur, menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya, padahal dia berada di Rafiqul A'la. Di antara keduanya tidak ada pertentangan, kerana keadaan arwah itu berbeza dengan keadaan badan. Bahkan keduanya diumpamakan dengan matahari yang ada di langit, sedangkan sinarnya berada di bumi. Matahari, mana matahari? Adakah dekat kita pegang? Tidak. Matahari itu di langit, jauh luar daripada bumi, tapi sinarnya sampai ke bumi. Roh tu kat mana? Di alam barzah. Tapi dia boleh ada kesinambungan, ataupun boleh mendengar siapa yang bagi salam. Dia boleh ada. Sebab tu dia di alam yang lain, ya, bukan di alam dunia ini. Demikianlah juga penglihatan Rasulullah terhadap para Nabi di langit pada malam Isra'. Yang benar adalah bahawa beliau itu melihat arwah mereka yang menyerupai jasad, kerana pada saat itu para Nabi hidup di alam kuburnya dengan tetap mengerjakan solat. Nabi jumpa para Nabi. Pelik juga kita, jumpa setiap tingkat jumpa Nabi, sedangkan Nabi itu hidup di dalam kuburnya mengerjakan solat. Tapi kenapa malam Isra' wal Mi'raj Nabi jumpa setiap Nabi Musa kat tingkat sekian semua? Maka kerana itulah disebutkan bahawa dia tidak menyerupai jasad, ya? Mereka berada juga di tempat yang Allah tetapkan. Rasulullah SAW sendiri bersabda, siapa sahaja yang membaca selawat untukku di sisi kuburku, aku pasti mendengarnya. Siapa sahaja yang berselawat kepadaku dari jauh, juga sampai kepadaku. Riwayat Al-Baihaqi. Kita pergi kubur, depan lalu dekat depan makam Rasulullah, kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad ya Rasulullah, kan? Kita sebut assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi dengar, Nabi jawab. Kita dekat sini selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Nabi dengar, Nabi dapat tak mesej tu? Nabi dapat. Macam mana? Kerana inilah kekuasaan Allah, teknologi Allah. Alam yang mana? Alam yang berasingan daripada kita. Inilah alam roh, ya? Alam roh yang tak dapat kita nak gambarkan, melainkan melalui tanda-tandanya. Sebab itulah orang-orang yang meninggal dunia, mak kita, ayah kita, bila kita doa daripada rumah, daripada mana-mana tempat, doa itu sampai kepada mereka. Ya, tak semestinya kita kena ke kubur setiap hari baru sampai mesej itu pada dia. Tidak. Tujuan kita ke kubur, menziarahi ahli kubur, ialah untuk mengisafi diri kita bahawa kita pun akan mati. Yang kedua, supaya ahli kubur dia tahu bahawa anak dia masih ingat kat dia, nak juga ziarah dia, keluarganya masih ingat pada dia.
Kenapa? Rasulullah SAW sendiri pun walaupun dia dapat selawat kita daripada jauh, tapi kenapa Nabi suruh ziarah kubur juga? Barang siapa yang datang ke Madinah, maka ziarahlah aku. Dan orang yang ziarah aku setelah aku wafat, maka wajib syafaatku di akhirat nanti. Maka kita kenapa Nabi nak suruh? Kerana Nabi rindu umatnya. Nabi tahu umatnya datang. Demikianlah kalau kita ada orang tua, ada sahabat anda kita, keluarga kita yang meninggal, pergi kubur mereka. Kerana itu tanda kita ingat pada mereka dan juga dapat melepaskan kerinduan mereka kepada kita. Itulah ahli kubur. Ya, walaupun mereka berada di mana-mana tempat di alam barzah, tapi dia tahu kita datang. Ya, itu di dalam tempat persemayaman alam roh. Wallahu a'lam bissawab, tuan. Nak cerita panjang lagi tajuk ni, tapi cukuplah sekadar itu yang kita gambarkan bahawa orang-orang yang mati mereka berada di satu tempat yang asing, bukanlah di dalam kubur, tetapi tempat yang Allah Ta'ala sendiri yang tahu. Cuma mereka ada teknologi Allah ataupun kekuasaan Allah yang dapat kita hubungkan diri kita dengan mereka melalui ucapan salam dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya Tuan Haji. Salam. Baik, soalan tuan haji kita, ada satu teks katanya daripada Indonesia mengatakan bahawa orang kafir apabila hari kiamat nanti akan dibangkitkan secara mengejut, sehingga mereka katakan, aduhai, kenapalah kejutkan aku ni, celakanya siapalah bangunkan aku ni. Itu di antaranya. Maka pandangan itu mengatakan bahawa orang kafir ni dia tidak ada alam barzah, mereka terus masuk neraka. Maka apa pandangannya? Jawapannya ialah bahawa sebagaimana yang kita bacakan hadis-hadis, bahawa tentang azab kubur itu benar-benar akan berlaku, sama ada pada orang yang beriman ataupun orang kafir jahat kepada Allah. Adapun demikian yang disebut bahawa mereka ni akan bangun terkejut, alakah siapalah kejutkan aku ni, dia sebenarnya ada sambungan ayat dia, setelah aku berehat daripada kepedihan siksaan. Sebenarnya mereka dah merasai dah azab kubur, dah merasai dah kesakitan. Cuma waktu mereka berehat itu ialah ketika hari kiamat, seluruh makhluk Allah mati, termasuklah malaikat-malaikat, semua mati. Maka itulah detik rehat bagi orang kafir, detik rehat bagi orang dahaka. Maka bila dia macam kita tidur, kita tak sedar bila kita tidur. Kita dalam keadaan duduk hayat, tiba kita tidur macam kita tengok TV kan. Kalau kita tidur dalam bilik, memang kita standby nak tidur. Tapi kalau kita leka tengok TV, kita sedar, pukul 3 pagi dah, maknanya kita terkejut. Maknanya kerehatan tu sekejap saja. Kita rasa dah pukul 3 pagi, cepatnya masuk jalan. Demikianlah orang-orang kafir, mereka terkejut bangun, aduh, aku baru nak berehat kan. Maknanya dia teringat bahawa siksaan kubur baru berlaku. Dia rasa rehat kejap, dia tiba-tiba dah kena bangun dah hari kiamat. Itulah detik yang dikatakan celakanya siapalah bangun aku baru nak berehat daripada kepedihan kubur. Sekarang ni detik yang sebenar penghakiman, iaitulah di alam mahsyar. Allahu a'lam. Ya, ada soalan? Allahu a'lam bisawab. InsyaAllah itu yang dapat disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hidayahnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita pemahamannya atas segala apa yang disampaikan pada pagi ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para guru kami ya Allah, dosa seluruh muslim muslimat, mukminin mukminat sama hidup ataupun telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, terangkan hati kami untuk menerima ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan kau pesahkan hati kami setelah kau beri hidayah-Mu ya Allah.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah keberkatan hidup dunia dan akhirat. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang soleh, yang mengerjakan solat pada waktunya, yang mengerjakan segala ibadah pada waktunya ya Allah, dengan penuh tertib ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu, kurniakanlah kami husnul khatimah, jangan kau beri kami su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, tepatkanlah kami dalam golongan muqarrabin, tepatkanlah kami dalam golongan kanan. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jauhkan kami semua daripada azab kubur, jauhkan kami semua dari azab api neraka-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah kami ketika kami melintasi jalan siratul mustaqim, agar kami tidak jatuh tergelincir ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup duduk dalam neraka-Mu walaupun sedetik ya Allah. Kami tidak sanggup duduk dekatnya walaupun sebatu ya Allah. Ya Allah, tepatkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang salih. Walaupun kami sedar, kami tahu kami tak layak pun bersama mereka ya Allah. Kami seumpama debu di kaki mereka ya Allah. Tapi semuanya inilah pengharapan kami kepada gedung rahmat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon minta maaf berkekurangan, kekhilafan, terlanjur kata-kata dan masih ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.